Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menjalani ibadah puasa buat semua penonton yang beragama Islam. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan inayah darinya dapat Cikgu Wan bersama dengan para penonton yang dikasihi untuk berkongsi ilmu melalui slot Tazkirah Ramadan ini. Apa khabar semua? Cikgu Wan doakan semoga semua penonton dilimpahkan kesihatan yang baik hendaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat, para penonton yang dikasihi Allah sekalian, bulan Ramadan adalah bulan beribadah, bulan maghfirah dan bulan untuk melakukan sebanyak mungkin amalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nampaknya Ramadan bahkan melabuhkan tirainya tidak berapa lama lagi ni. Sudah pasti setiap daripada kita mengimpikan untuk bertemu dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan hadiah atau anugerah istimewa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Justru terdapat kelebihan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang sentiasa mencari keredaannya pada malam tersebut. Ia bertepatan dengan perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tersebut di dalam sebuah hadis. Mafhumnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha sedaya upaya pada malam 10 akhir Ramadan melebihi usahanya daripada malam-malam yang lain. Hadis riwayat Muslim. Para penonton yang dirahmati Allah sekalian, Lailatul Qadar merupakan satu malam yang sangat istimewa kepada orang-orang beriman yang sentiasa mencari keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini kerana Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita bahawa malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan yang lain. Dan ketika inilah orang-orang yang beriman sudah menjadi kewajipan mereka untuk memburu dan memucut laju dengan amalan-amalan sunnah agar tidak termasuk dalam golongan mereka yang rugi. Hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada malam-malam 10 terakhir Ramadan. Maka inilah peluang yang dinanti-nantikan agar ganjaran pahala dilipat gandakan kerana beribadah pada malam tersebut umpama beribadah selama 84 tahun. Yang mana kita nak dapat? Mana kita nak dapat? Umur kita pun belum tentu mencecah 84 tahun. Dan bila kita bertemu dengan malam tersebut, ya Allah ya Tuhanku, memang satu anugerah yang cukup hebat untuk diri kita sebagai hamba-Nya. Semoga kita tergolong dalam mereka yang bertemu dengan Lailatul Qadar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, carilah Lailatul Qadar pada malam yang ganjil dalam 10 malam yang akhir dari Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Ini bermaksud Lailatul Qadar akan jatuh pada malam-malam ganjil, iaitu pada malam 21, 23, 25, 27 dan 29 Ramadan. Cuma persoalannya sekarang, bilakah berlaku Lailatul Qadar? Rentetan daripada itulah Cikgu Wan ingin berkongsi dengan penonton semua antara hikmah disembunyikan waktu Lailatul Qadar yang disebutkan oleh para alim ulama. Antaranya, pertama, bagi menjadikan orang beriman sentiasa sibuk dengan ibadah sepanjang Ramadan, khususnya pada waktu-waktu akhir di bulan Ramadan. Jika waktu Lailatul Qadar sudah ditentukan tanggalnya atau tarikhnya, manusia hanya akan menunggu sahaja. Mereka berusaha untuk mencarinya. Yang kedua, bagi menjadikan orang beriman beribadah pada setiap malam dan tidak hanya tertumpu pada tanda-tanda berlakunya Lailatul Qadar. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya, sungguh aku diperlihatkan dengan Lailatul Qadar, kemudian aku dilupakan atau lupa
maka carilah ia di 10 malam terakhir pada malam-malam yang ganjil. Hadis riwayat muttafaq alaih. Seandainya Lailatul Qadar dipastikan turun pada tanggal atau tarikh tertentu, mungkin umat Islam hanya beribadah penuh pada malam itu sahaja dan tidak beribadah sebagaimana malam tersebut pada malam-malam selainnya. Sebab kefikir mereka telah pun mendapat malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Yang ketiga, supaya umat Islam sentiasa dalam keadaan beribadah dan tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah kerana melakukan maksiat pada malam tersebut adalah satu kerugian yang sangat besar kepada pelaku maksiat tersebut. Yang keempat, bagi umat Islam dapatkan pahala yang berlipat kali ganda disebabkan usaha untuk mencari dan sentiasa beristiqamah dalam meminta dan memohon hadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kelima, untuk menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala kerana dialah yang maha mengetahui sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang bermaksud, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak ketahui. Oleh itu, para penonton yang dikasihi sekalian, carilah malam yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini dengan melakukan amalan-amalan sunat seperti membaca Al-Quran, berzikir, memperbanyakkan solat sunat, berdoa, bersedekah dan apa sahaja amalan yang mendapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita bersungguh-sungguh dalam setiap malam bulan Ramadan dengan harapan suatu malam nanti saat kita beribadah bertepatan dengan malam 1000 bulan. Ingatlah, Ramadan hanya datang setahun sekali sahaja, tetapi bila sekali ia tidak datang, maka ketahuilah waktu itu kita sudah pun menjadi ahli kubur. Mana mungkin kubur beribadah lagi, berpuasa lagi, betul tak? Akhir kata, rebutlah peluang ini bersama-sama keluarga tercinta agar dapat membina keluarga dan sahaja di dunia, bahkan di syurga Allah. Sekian dahulu, segala yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu dari kelemahan cikguan sendiri. Sehingga bertemu lagi, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.